Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Hamas memberi amaran penduduk Israel tidak akan berdiam diri dalam berdepan pencerobohan Israel di Masjid Al-Aqsa. Amaran itu dikeluarkan ketuanya Ismail Haniyeh. Dalam satu kenyataan, Haniyeh menggesa semua pertubuhan Palestin merapatkan saf dan memperhebatkan perentangan terhadap kependudukan Israel. Terdahulu beliau mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua pertubuhan Palestin di Beirut selepas Tel Aviv menuduh kumpulan Palestin melancarkan 34 roket dari Lebanon ke wilayahnya. Tindakan dilakukan sehari selepas pertempuran polis perusuh Israel dengan penduduk Palestin di Masjid Al-Aqsa. Susulan itu, Zionis melancarkan serangan bom ke selatan Lebanon. Bagaimanapun, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian pada pukul 4.07 pagi waktu tempatan itu. Menurut agensi berita tempatan, artileri Israel melepaskan beberapa tembakan dari kedudukannya di sempadan ke arah dua buah kampung di selatan Lebanon. Terdahulu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berikrar musuhnya terpaksa membayar harga yang tinggi akibat daripada tindakan agresif mereka ke atas wilayahnya. Tegas beliau, Tel Aviv akan menyerang musuhnya atas sebarang tindakan pencerobohan yang dilakukan. Dalam pada itu, beberapa letupan kedengaran dari Gaza pada malam Khamis. Menurut wartawan AFP, sekurang-kurangnya 3 letupan didengari dari wilayah berkenaan. Tentera Zionis dalam satu kenyataan mengakui sedang melancarkan serangan di kawasan berkenaan. Sumber Keselamatan Palestin pula melaporkan serangan menyasarkan beberapa pusat latihan Hamas. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yakin China mempunyai lebih banyak data yang boleh menjelaskan mengenai asal-usul COVID. Sementara itu, Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa Beijing segera berkongsi segala maklumat yang diperoleh mengenainya. Katanya tanpa akses penuh kepada maklumat yang dimiliki China, pelbagai teori yang dianggap benar dikeluarkan. Menurut beliau, jika Beijing bekerjasama, WHO akan mengetahui apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana ia bermula. Selepas lebih 3 tahun COVID-19 menular, perdebatan mengenai asal-usul pandemik masih berterusan. White House mengeluarkan ulasan mengenai laporan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari Afghanistan pada Khamis. Ia mengakui kegagalan besar risikannya dalam meramalkan kemenangan Taliban dalam pilihan raya negara itu. Bagaimanapun, White House mempertahankan operasi keseluruhan tentera Amerika di Afghanistan. Jurucakap Majlis Keselamatan Kebangsaan John Kirby mengakui kegagalan pihak risikan memahami kekuatan Taliban dan kelemahan tentera Afghanistan yang disokong Barat. Dalam ringkasan ulasan tersebut, White House menyalahkan tindakan bekas Presiden Donald Trump sehingga rancangan mengundurkan tenteranya pada tahun 2021 berubah kepada kegagalan. Ia berikutan pengunduran tergesa-gesa yang dibuat dari Kabul. Ribut ais yang melanda timur Kanada pada Khamis mengorbankan 2 nyawa. Jutaan penduduk lagi bergelap selepas pokok yang tumbang menghalang jalan-jalan raya dan memutuskan kabel elektrik. Kejadian berlaku di Quebec dan Ontario, 2 wilayah yang mempunyai paling ramai penduduk. Menurut Menteri Ekonomi dan Tenaga Quebec, Pierre Fitzgibbon, bandar Montreal paling teruk terjejas. Bagaimanapun, keadaan di bandar berkenaan masih terkawal. Penduduk dinasihat menjauhi kabel elektrik yang terputus dan mengelak melalui kawasan hutan. Akhir sekali sukan golf USPGA Masters 2023 Augusta National. Bintang Amerika Syarikat Tiger Woods yang masih bergelut dengan kesakitan kaki akibat kemalangan pada 2021 mencatatkan prestasi terburuknya dalam kejohanan itu sejak 2005. Juara kejohanan utama 15 kali itu mengakhiri pusingan pembukaan di tempat ke-9 setelah membuat 74 2 atas par. Tempat pendahulu dikongsi bersama bintang Norway Victor Hovland, John
Thuram dari Spanyol dan pemain tuan rumah Brooks Koepka. Mereka meraih 65-7 bawah par. Ketiga-tiga mereka mendahului 2 pukulan di hadapan pemain Amerika Syarikat Cameron Young dan Jason Day dari Australia. Sekian berita yang disunting oleh Haslinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.